Allah. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratiqal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihil azim fi kulli lahatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bi khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan semulia-mulia umat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita anugerah itu, anugerah yang begitu besar. Anugerah kita itu diutuskan seorang rasul, seorang nabi, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia merupakan asas kepada keimanan di dalam bab akidah. Untuk kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia datangnya sabdaan Nabi kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada anaknya, ibu bapanya dan manusia seluruhnya. Tanda seseorang yang mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merasakan kemanisan iman sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Sesiapa yang terdapat di dalam dirinya tiga perkara akan merasai kemanisan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu habbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dikasihi daripada selain keduanya. Wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Dia mengasihi seseorang yang tidak dikasihi melainkan kerana Allah. Wa anna yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yugzafa finnar. Dan dia merasa benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia merasa benci sekiranya dicampakkan ke dalam api neraka. Maka itulah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, demi Allah kamu lebih aku kasihi daripada segala-galanya melainkan jiwaku yang berada di dalam jasadku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Sayyidina Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Faqala Umar, walladhi anzala alaikal kitaba la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina janbaniya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, alana ya Umar, demi Allah yang menurunkan kitab ke atasmu, kamu lebih aku kasihi daripada diriku yang berada di dalam jasadku, kata Sayyidina Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar, sekarang kamu telah mengetahui hakikatnya dan kamu telah mengucapkan apa yang wajib ke atas dirimu, wahai Umar.
Di antara tanda-tanda seseorang mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mempertahankan hak yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa kesal kerana di dalam perbahasan parlimen pada pagi ini yang kita tidak berbicara tentang politik, kita tidak berbicara tentang sesuatu yang melibatkan politik kepartian, tetapi yang kita tegakkan ialah haknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita pertahankan daripada diperkatakan sesuatu yang tidak layak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terdengar pertamanya Al-Fakir Ilallah, saya sendiri membaca di dalam laporan Malaysia Kini pada hari ini kenyataan salah seorang daripada pemimpin politik yang bernama Mat Sabu yang menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelarian Rohingya yang lemas di lautan ketika nak datang ke negara kita di Langkawi dan sebagainya. Ini merupakan satu kenyataan yang tidak sepatutnya keluar daripada seorang yang mengaku seorang Islam yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila saya membaca kenyataan tersebut, saya mencari apakah kenyataan itu keluar daripada mulut beliau sendiri, kerana akhbar ini, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang boleh memutabelitkan kenyataan seseorang. Maka apabila saya melihat daripada video ucapan yang disampaikan oleh Mat Sabu di dalam parlimen, ternyata dia menyamakan baginda Nabi SAW yang berhijrah ke Madinah Munawarah daripada kota Mekah Mukarramah, yang membawa Islam kepada kita, seumpama pelarian Rohingya. Na'udzubillahi min zalik. Kerana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan perintah daripada Allah, yang mana sebelum baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah Munawarah, ketika itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrajni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhan aku, wahai Allah, masukkan aku secara masuk yang benar, masuk ke kota Madinah, dan keluarkan pula aku secara keluar yang benar, keluar daripada kota Mekah, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Maka ini datang pertolongan daripada Allah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Kabus, Ibnu Abu Zabyan dari ayahnya dari Ibnu Abbas, yang menceritakan bahawa ketika Nabi SAW berada di Mekah ketika itu, lalu datang perintah daripada Allah. Ini perintah daripada Allah yang meminta Rasulullah SAW berhijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa qur rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunnaka sultanan nasira. Turunnya firman tersebut. Hadis ini merupakan hadis yang sahih menurut penilaian daripada Imam Tirmizi sendiri. Maka di saat itu Rasulullah SAW mengasihi umatnya, memikirkan tentang para sahabat mereka yang lemah di kalangan para hamba sahaya yang mereka memeluk agama Islam ketika itu ditindas oleh orang-orang kafir musyrik. Adapun Rasulullah SAW tidak pernah merasa gentar, takut untuk menghadapi kaum-kaum musyrikin, kerana Rasulullah SAW senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang berani untuk mendekati baginda Nabi SAW. Kita mendengar kisah-kisah berapa ramai orang-orang kafir musyrik cuba menyakiti Rasulullah SAW, cuba untuk membunuh Rasulullah SAW, tetapi mereka gagal. Mereka tidak akan berjaya kerana Rasulullah senantiasa dilindungi oleh
Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perbuatan daripada Rasulullah SAW itu senantiasa memikirkan tentang umatnya, memikirkan tentang penderitaan para sahabatnya. Yang Rasulullah lebih lagi mengasihi para sahabatnya, mengasihi orang-orang yang bersama dengannya. Dan inilah perbuatan Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah ke Madinah Munawwarah, dan ia merupakan satu perintah daripada Allah, di mana pada awalnya telah pun ada perancangan untuk berhijrah ke Madinah Munawwarah, yang akhirnya Rasulullah mendapat keizinan daripada Allah, keizinan untuk berada di Madinah Munawwarah bersama para sahabat untuk mengembangkan syiar agama Islam ini. Ini bukan merupakan satu pelarian, bukan sebagaimana kita mengatakan Rasulullah SAW juga seumpama pelarian yang melarikan diri ke Madinah Munawwarah kerana takut kepada orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW tidak ada perasaan takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila seseorang mengatakan Rasulullah SAW juga seumpama pelarian kerana ditindas, kerana disakiti dan sebagainya, menyebabkan Rasulullah memohon perlindungan di Madinah Munawwarah, ini merupakan satu kenyataan yang sangat-sangat tidak patut keluar daripada seorang yang mengaku dirinya Islam, yang ingin menjadi pemimpin kepada agama ini. Itu sebab apabila kita mengasihi baginda Nabi SAW, wajib untuk kita mempertahankan hak baginda Nabi SAW daripada disamakan ataupun diperkatakan sesuatu yang tidak sepatut dinisbahkan kepada baginda Nabi SAW. Kita merasa kesal kerana tidak ada teguran di dalam parlimen untuk orang yang membela kehormatan, ketinggian maqam yang ada kepada baginda Nabi SAW. Ini merupakan satu kenyataan yang sangat-sangat tidak patut. Jadi kita harapkan Mat Sabu agar menarik semula penyataan itu, agar tidak mengguris hati umat Islam yang mempunyai kasih kepada baginda Nabi SAW. Imam Hasan Al-Basri dalam mentafsirkan ayat daripada surah Al-Isra, ayat yang ke-80, yang ke-81, di mana bahawa sesungguhnya orang-orang kafir Mekah saat mereka sepakat di antara sesamanya untuk membunuh baginda Nabi SAW atau mengusirnya atau mengikatnya, dan Allah berkehendak untuk memerangi ahli Mekah, maka Allah SWT telah memerintahkan baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ini merupakan perintah daripada Allah. Bukan suka-suka Rasulullah pergi ke Madinah, hijrah sana, hijrah sini. Setiap perbuatan daripada Rasulullah datangnya daripada Allah. Setiap ucapan daripada Rasulullah SAW semuanya ucapan daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Yang mana Rasulullah tidak akan melakukan perkara yang sia-sia. Seumpama pelarian Rohingya yang melakukan perkara sia-sia, yang menggadai nyawa, yang mereka itu mengetahui tentang undang-undang setiap negara itu tidak akan menerima mana-mana pelarian sekalipun, kerana pengalaman negara kita telah pun menunjukkan pengalaman apabila kita menerima begitu ramai pelarian-pelarian begini yang akan membawakan kepada kemudaratan negara kita. Jadi ini bukan tujuan untuk bercakap tentang politik, tetapi tujuan kita untuk mempertahankan hak baginda Nabi SAW, yang mana Rasulullah berdoa, ya Tuhanku, masukkan aku secara masuk yang benar dan keluarkan pula aku secara keluar yang benar. Yang akhirnya Rasulullah SAW kembali semula ke Mekah dan memenangi, dapat membuka kota Mekah. Imam Qatadah mengatakan bahawa firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut,
Sama juga seumpama apa yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan berikan kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Beradanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Munawwarah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dalam mentafsirkan ayat ini, Allah menjanjikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia benar-benar akan mencabut kerajaan Persia dan kejayaannya. Kerajaan Parsi dicabut kerajaannya, dan memberikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dicabut kerajaan Rom dan kejayaan yang Rasulullah mendapatkannya. Ini sehubungan yang Rasulullah SAW ingin menyusun strategi untuk mengembangkan syiar agama Islam bersama dengan para sahabat dan sebagainya, yang akhirnya Rasulullah SAW kembali kepada Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Apakah orang-orang Rohiyah itu datang ke sini? Datangnya dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka akan kembali ke negara mereka membawa kemenangan dan sebagainya? Tidak. Tak boleh kita samakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Munawwarah daripada kota Mekah Mukarramah dengan pelarian-pelarian yang ada. Ini merupakan satu kenyataan yang boleh mengguris hati kita mendengarnya. Satu kenyataan yang tidak sepatutnya keluar daripada seseorang yang mengatakan dia ingin membenarkan Islam dan sebagainya, yang akhirnya kebatilan telah lenyap ketika itu. Sebagaimana di dalam hadis juga menyebutkan tentang perkara ini, Imam Bukhari menceritakan kepada Al-Humaidi, kepada Ibn Sufyan, Ibn Abu Najjah, Mujahid dan Abu Mamar Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa Nabi SAW kemudiannya memasuki Mekah pada hari kemenangan atas kota Mekah, sedangkan di sekitar Kaabah itu terdapat 360 berhala. Maka Rasulullah merobohkan dengan tungkatnya, maka lenyaplah kebatilan tersebut. Maka kita berharaplah agar orang-orang sebegini berhenti menyamakan Rasulullah SAW dengan siapa saja, walaupun dengan kita sekalipun. Kerana orang yang mempunyai perasaan cinta mahabbah kepada Rasulullah SAW pasti menjaga adab-adab terhadap baginda Nabi SAW sebelum mengatakan sesuatu tentang Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah itu merupakan contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh ikutan yang terbaik. Ini yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, agar kita senantiasa berpegang kepada sunnah baginda Nabi SAW dan mencintai baginda Nabi SAW dan mempertahankan hak baginda Nabi SAW daripada diperkatakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam memperkatakan keadaan baginda Nabi SAW. Dan ini merupakan satu kewajipan untuk kita menegakkan hak baginda Nabi SAW. Man ahabbani faqad ahabballah. Sesiapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia mencintai Allah. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharaplah orang-orang begini berhentilah daripada menyebut tentang perkara-perkara yang tidak sepatutnya, kerana kita takut datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amri di dalam surah
Al-Taubah, yang mana Allah mendatangkan keputusan azab siksanya kerana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlalu longgar dalam mempertahankan hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang tidak ada cacat celanya, tidak boleh kita samakan dengan manusia biasa. Allahu Rabbi. Kerana ini merupakan satu penghinaan. Kalau seseorang itu tidak kenal hakikat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama orang-orang kafir, kalau keluar daripada mulut-mulut orang kafir, mungkin kita boleh maafkan dia kerana dia tidak tahu tentang kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini keluar daripada mulut seorang yang seagama dengan kita. Itu sebab sesiapa yang merendahkan martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Habib Ibnu Rabi Al-Qarawi rahimahullah taala, mazhabu Malikin wa ashabihi anna man qala fihi sallallahu alaihi wasallam ma fihi naqsun qutila du nastinabah. Di sisi mazhab Malik dan sahabat-sahabatnya, bahawa sesiapa yang merendahkan martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dibunuh tanpa perlu diminta martabat. Itu sampai begitu sekali yang dikeluarkan fatwa. Ibnu Attab rahimahullah taala mengatakan al-kitabu was sunnatu mujibali anna man sadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adzan aw taqsin mu'arridan aw musarrihan wa in qalla faqalluhu wahibun. Al-Quran dan Sunnah telah mewajibkan orang yang bertujuan menyakiti ataupun mengurangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kiasan atau terang-terangan sekalipun sedikit, dihukum bunuh. Ini yang dikeluarkan oleh ulama. Bukanlah kita katakan kita harus membunuh orang yang berkata begitu, tetapi ini pandangan daripada para ulama. Itu sebab Qadi Iyad rahimahullah taala mengatakan orang yang memperkecil-kecilkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengejinya sebagai pengembala kambing, atau mencacinya atau menghinanya dengan mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang lalai, pelupa, disihir, atau sesuatu yang mengenainya sama ada kecederaan atau kekalahan yang menimpa tenteranya, atau apapun yang menyakitkan daripada musuhnya, atau kedahsyatan pada zamannya, atau cenderung terhadap isteri-isterinya, maka hukum bagi orang yang berniat sedemikian adalah bunuh. Begitu hukum para ulama. Walaupun nak menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebab Imam Ahmad bin Ibn Hanbal rahimahullah taala di dalam riwayat Abdullah mengatakan man sataman nabiyya sallallahu alaihi wasallam qutila wa zalika annahu idza satama faqad irtadda 'ala al-islam wa la yastumu muslimun an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukum bunuh. Yang demikian adalah kerana apabila dia mencaci, maka dia telah murtad daripada jalan Islam. Sedangkan orang Islam itu tidak mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatkanlah diri kita, ingatkan anak-anak kita agar kita sentiasa menjaga adab apabila nak menyebut tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa pergi ke Madinah, kita melihat orang-orang di Madinah bagaimana mereka itu lembut. Berbeza tuan-tuan. Imam-imam di Madinah, suara mereka itu lunak, lembut dan menjaga adab-adab apabila membaca Al-Quran, kerana adanya jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adanya maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanbal radhiyallahu ta'ala rahimallahu ta'ala, Hanbal mengatakan, siapa Hanbal ni? Al-Hafiz Abu Ali Hanbal bin Ishaq bin Hanbal Al-Syaibani yang wafat pada 273 Hijrah, anak bapa saudara kepada Imam Ahmad
Ibnu Hanbal dan muridnya. Dia mengatakan kullu man sataman nabiyya sallallahu alaihi wasallam au tanaqqasahu musliman kana au kafiran fa alaihi qatlu wa ara'an yuqtalu wa la yustatabu. Setiap orang yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun memperkecilkan kedudukannya, ini merupakan satu kedudukan Rasulullah yang diperkecilkan, sama ada orang itu muslim atau kafir, maka hendaklah dia dibunuh, dan saya berpendapat dia dihukum bunuh tanpa disuruh bertawad. Sampai macam tu, kerana mereka itu sangat menjaga adab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala mengatakan, inna man sabballahu kafara sawa'un akana mazihan am jaddan lilayatil latish tadalla biha syafi'i. Sesungguhnya orang yang mencaci Allah adalah kufur, sama ada dalam keadaan bergurau ataupun serius, berdasarkan ayat yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka jangan sampai kita itu tidak mengetahui tentang kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita telah pun menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti perasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita telah merendahkan martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengatakan Rasulullah adalah seorang pelarian yang lari daripada kejahatan ataupun perbuatan orang-orang kafir musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lari. Rasulullah bukan pengecut macam kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang para sahabat, mereka yang lemah, yang ditindas oleh orang-orang kafir musyrik, dan ini juga datang perintah daripada Allah dan merupakan perancangan daripada Allah SWT untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembangkan syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasuluhu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa'adda lahum azaban muhina. Orang geram tu kan. Geram bila orang bercakap begini ni. Kita terpaksa jawablah, bukan jawab atas kapasiti politik, tidak, tetapi untuk mempertahankan hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai baca Quran pun dah salah dah. Geram sangat apabila kenyataan-kenyataan yang keluar daripada orang-orang yang mengaku pejuang Islam, tetapi telah berkatakan sesuatu yang tidak layak untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulang balik firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasuluhu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa'adda lahum azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat dan menyediakan bagi mereka azab seksa yang hina. Menyakiti Rasulullah, perasaan Rasulullah tidak dijaga, perasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan kita itu tidak beradab di hadapan Allah apabila berkata sesuatu tentang kekasihnya Habibullah. Apakah begitu kita melihat kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tergamak untuk kita mengatakan sesuatu yang tidak layak dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menisbahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pelarian. Nauzubillahi min zalik. Allahu Rabbi. Ini merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku, dan kita mengharapkan ada orang yang boleh mentarbiah maksabu ini, memberi teguran kepada mereka, membetulkan keadaan dan sebagainya, dan dia membetulkan keadaan daripada keceluparan perkataan yang dikeluarkan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat merindui kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindu kita sebagai saudaranya. Sehingga Rasulullah mengatakan wadattu anni ikhwani
Aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, antum ashabi. Kalian itu sahabat aku. Maka Rasulullah mengatakan, walakin ikhwani alladhina amanu bi walam yarawni. Adapun saudara-saudaraku, mereka itu tidak pernah melihat aku. Tak pernah melihat aku. Kita tak pernah melihat baginda Nabi SAW. Tetapi kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Sayyidul Wujud, baginda Nabi SAW. Oleh itu berhati-hatilah. Kita minta orang ini agar menarik semula perkataannya, tidak dinisbahkan Rasulullah SAW itu sebagai seorang pelarian sebagaimana yang dinisbahkan dengan pelarian Rohingya dan sebagainya. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak sepatutnya keluar. Sayyidina Ali karamallahi wajhah ditanya tentang kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Ali mengatakan, kana wallahu habba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala zama'. Demi Allah, dia lebih aku kasihi daripada harta bendaku, anak pinakku, bapa-bapaku dan ibu-ibuku, serta air sejuk bagi orang yang sedang kehausan. Cintanya sahabat kepada baginda Nabi SAW melebihi mereka mencintai diri peribadi mereka sendiri. Sampai begitu. Tetapi kita pada hari ini, kita mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya terhadap kemuliaan, kedudukan yang tinggi yang ada kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, inilah di antara kita buat video pada hari ini bukan dengan tujuan politik dan sebagainya, tidak, tetapi sebagai umat yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sewajibnya untuk kita mempertahankan hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menyatakan pendirian kita bahawa perbuatan ataupun perkataan yang dikeluarkan oleh Mat Sabu itu ternyata sangat-sangat batil, sangat-sangat salah, dan ini telah merendahkan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat dan para ulama yang datang ke negara kita ini menyiarkan agama Islam dan sebagainya. Mereka bukan datang sebagai pelarian, mereka bukan datang sebagai orang yang menagih simpati daripada negara kita. Para ulama yang datang, yang mana kita mendengar kisah pedagang-pedagang Arab daripada Syam, daripada Yaman, mereka datang, mereka bukan menagih simpati, tetapi mereka itu dengan tujuan untuk mengembangkan syiar agama ini. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah bukan menagih simpati daripada penduduk Madinah agar melindunginya, tetapi dengan tujuan, iaitu dengan melaksanakan perintah Allah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dan dengan tujuan untuk mengembangkan syiar agama ini. Itulah jangan sampai kita sekali-kali merendahkan martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mohon ampun, mohon maaf, tidak ada di dalam hati saya rasa benci kepada Mat Sabu ataupun merasa perbezaan politik, kerana saya bukan orang politik. Saya tidak berpegang kepada mana-mana parti sekalipun, tetapi apabila seseorang menyentuh tentang hak, kedudukan, kemuliaan yang ada kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya merasakan kewajipan itu ada di dalam hati ini agar kita itu menjawab persoalan-persoalan ataupun memberi penjelasan kepada umat agar kita ini senantiasa meninggikan martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga perkataan kita daripada menyakiti hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf daripada saya. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.